Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk falsafah sains dalam kursus anatomi dan morfologi tumbuhan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Morfologi tumbuhan ataupun fitomorfologi merupakan kajian mengenai bentuk fizikal dan struktur luaran tumbuhan. Manakala anatomi tumbuhan pula merupakan kajian mengenai struktur dalaman tumbuhan dan kebanyakannya berlaku pada peringkat selular ataupun mikroskopik. Khusus anatomi tumbuhan dan morfologi ini sangatlah penting untuk dipelajari oleh pelajar dan diterapkan kepada mereka. Ini kerana setiap pelajar haruslah ada sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan mengenai tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan sumber yang sangat penting kepada manusia daripada segi ekonomi, sumber makanan dan sumber perubatan dan juga penting kepada ekosistem. Saya akan menerangkan tentang objektif bagi kajian ini, yaitu terdapat 3. Yang pertama, mengkaji saling kaitan antara subjek atau kursus anatomi tumbuhan dan morfologi dengan falsafah. Yang kedua, mengkaji berbagai morfologi tumbuhan, baik bahagian bentuk maupun fungsinya. Seterusnya, yang terakhir, mengetahui kepelbagaian morfologi dan anatomi keseluruhan tumbuhan. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan falsafah sains dalam kursus anatomi dan morfologi tumbuhan. Kajian ini sangat penting dalam membantu pelajar atau penyelidik dalam memahami penyesuaian struktur tumbuhan berkenaan dengan keadaan persekitaran. Kepentingan yang kedua adalah membantu penyelidik dalam penambahbaikan tanaman makanan. Seterusnya, menambah pengetahuan umum mengenai jenis-jenis pokok dan tanaman, nama saintifik dan pengelasan tumbuhan. Kepentingan yang terakhir adalah membolehkan pelajar atau orang umum meneroka pelbagai aspek biologi. Sekian. Seterusnya, kaedah perolehan data. Kaedah yang digunakan ialah kaedah soal selidik. Sebanyak 10 soalan telah dibina untuk tujuan kaji selidik ini. Soalan diadakan secara atas talian menggunakan Google Form. Bilangan responden ialah merupakan 17 orang, iaitu bersamaan dengan 12 orang perempuan, 70.6%, manakala selebihnya, 5 orang, bersamaan 29.4% merupakan kaum lelaki. Dalam 17 orang responden, hanya seorang yang berusia dalam 29 hingga 32 tahun, iaitu bersamaan 5.9%, manakala selebihnya ialah berumur dalam lingkungan 21 hingga 24. Iaitu bersamaan dengan 94.1 seramai 16 orang. Bagi status responden, 15 orang iaitu bersamaan 88.2% merupakan pelajar, manakala lagi 2 orang bersamaan dengan 11.8% ialah bekerja. Bagi soalan pertama, adakah anda mengaplikasikan pengetahuan subjek anatomi tumbuhan dan morfologi dalam kehidupan seharian? Lebih daripada separuh iaitu bersamaan 58.8%, 10 orang bersetuju dengan soalan ini, manakala seramai 41.2% tidak pasti dan hanya 0% iaitu bersamaan dengan 0 orang merasakan tidak. Kedua, adakah kursus anatomi tumbuhan dan morfologi memberi manfaat dalam kehidupan seharian? Seramai 88.2% responden iaitu bersamaan 15 orang bersetuju, manakala seramai 11.8% tidak pasti. Untuk soalan yang ketiga, iaitu adakah kursus anatomi dan morfologi mempunyai teori dan konsep yang tersendiri untuk difahami serta mudah dipelajari oleh pelajar? Daripada 17 orang responden, seramai 11 orang menjawab ya, manakala 1 orang menjawab tidak dan 5 orang menjawab tidak pasti. Untuk soalan yang keempat, adakah anda bersetuju bahawa kursus anatomi dan morfologi tumbuhan mampu menyumbang kepada pendidikan dan pembangunan? Seramai 16 orang daripada 17 orang responden menjawab ya, iaitu bersamaan dengan 94.1%, manakala 1 orang menjawab tidak pasti iaitu bersamaan 5.9%. Untuk soalan yang keenam, adakah anda bersetuju sekiranya kursus anatomi dan morfologi tumbuhan diajar kepada pelajar sekolah menengah? Seramai 8 orang daripada 17 orang responden menjawab ya, yang bersamaan dengan 47.1%, manakala 1 orang menjawab tidak dan 8 orang lagi menjawab tidak pasti. Untuk soalan yang ketujuh, adakah kursus anatomi dan morfologi tumbuhan berkait rapat dengan falsafah ilmu? 2 orang menjawab ya dan 1 orang menjawab tidak, manakala selebihnya iaitu 14 orang menjawab tidak pasti iaitu bersamaan dengan 82.4%. Soalan yang ke-8, adakah pendidikan sains dan ahli falsafah ingin mendalami atau memahami ilmu pengetahuan kedua bidang ini untuk diterapkan dalam pendidikan?
Seramai 15 orang responden daripada 17 orang responden telah menjawab ya dan 2 orang lagi menjawab tidak pasti. Soalan yang ke-8 iaitu morfologi tumbuhan seperti akar, batang dan daun merupakan salah satu asas untuk dipelajari dalam bidang ini. Hal ini untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang hierarki tumbuhan tersebut. 15 orang menjawab ya, iaitu bersamaan dengan 88.2, manakala 2 orang lagi menjawab tidak pasti, iaitu bersamaan dengan 11.8%. Dan soalan yang terakhirlah, kursus anatomi dan morfologi tumbuhan menggunakan kaedah penyelidikan dan eksperimen untuk mengetahui fakta tersebut, manakala falsafah menghampiri kebenaran dengan ilmu dan radikal. Seramai 13 orang menjawab ya dan 1 orang menjawab tidak, manakala yang selebihnya iaitu 3 orang menjawab tidak pasti. Seterusnya ialah soalan tentang pendapat responden. Kami bertanyakan kepada responden apakah kepentingan perkaitan antara subjek anatomi tumbuhan dan morfologi dan falsafah ilmu dapat dilihat dalam kehidupan kita. Jawapan yang pertama daripada responden ialah setiap hidupan dan falsafah ada falsafah tersendiri. Manakala responden kedua pula menjawab subjek anatomi tumbuhan dan morfologi mempunyai hierarki tersendiri, sama dengan falsafah ilmu mempunyai hierarki tersendiri. Manakala bagi responden yang ketiga pula, baginya mungkin boleh dilihat dari segi subjek anatomi mendapat jawapan, iaitu melalui eksperimen, manakala subjek falsafah pula adalah sebaliknya. Selain itu, tumbuhan memberi kepentingan mendekatkan diri kepada ilahi melalui ketenangan dan keajaban hasilnya. Seterusnya ialah responden keempat, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai alam yang rapat dengan kehidupan setiap insan di muka bumi. Dan responden yang terakhir memberi pendapat penting kehidupan manusia sangat bergantung kepada oksigen yang dihasilkan melalui anatomi tumbuhan dan morfologi. Saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan ataupun kritikan. Langkah kerajaan bagi menambah baik nilai subjek adalah yang pertama, memperkasakan pembelajaran subjek dengan memperkenalkan subjek di peringkat sekolah rendah dan menengah. Seperti yang kita tahu, subjek anatomi tumbuhan dan morfologi ini hanya dipelajari di universiti. Oleh itu, pembelajaran di peringkat rendah dan menengah akan meningkatkan minat pelajar bagi menerkai lagi subjek ataupun kursus ini ke peringkat seterusnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan corak pembelajaran. Seperti yang kita tahu, sesetengah pelajar berasa bosan ketika mempelajari sesuatu nota ataupun rumus-rumus. Oleh itu, mempelbagaikan pembelajaran bergambar dan beranimasi dapat memudahkan mengingat ataupun menghafal oleh pelajar-pelajar terhadap sesuatu subjek, terutamanya subjek anatomi tumbuhan dan morfologi. Thank you. Secara kesimpulannya, subjek anatomi tumbuhan dan morfologi membawa peranan yang penting sama ada kepada pelajar, umum serta penyelidik dan pengkaji. Ianya sangat penting terutamanya bagi sektor pembelajaran serta pembangunan. Pembelajaran kepada subjek anatomi tumbuhan dan morfologi ini haruslah diterapkan dan diperkasakan dalam membangunkan masyarakat berilmu dan membangunkan negara.